Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alright, selamat malam. Alright, selamat malam. Alright, mungkin connection tadi kita ada breakdown sekejap. Alright, ada breakdown sekejap dengan connection kita. So, minta maaf. Mungkin ada yang dah ready tadi jam betul-betul jam 9 dia dah masuk. Ada yang 9.10 dia dah masuk. Alright, awal-awal sekali kita minta maaf. Sebab apa? Kalau kita pun merancang, alright. Tetapi jika Allah ada kehendak perancangan yang lain, kalau dia nak jadi, dia jadi juga. Okay? So of course, kadang-kadang kita manusia, of course, kita dah biasa dengar. Atau kadang-kadang saya sendiri banyak katakan, alright? Wa makaru wa makarullah. Okay? Manusia berancang, Allah SWT berancang. Tetapi sebaik-baik perancangan adalah perancangan daripada Allah SWT. So, saya dah rancang dah tadi. Saya dah plan dah tadi. Tetapi kerana mungkin line tiba-tiba jam, tiba-tiba shut down, okay, itu luar daripada jangkauan kita. So sebelum kita start benda tu, alright, saya nak minta bantuan anda untuk bantu saya. Alright, bantu saya untuk share kepada kawan-kawan anda, teman-teman anda. Alright, supaya mereka dapat manfaat. Okay, dengan sesi kali ini, semoga mereka dapat terbantu. Okay, dengan share anda. Sebab apa kita dah tahu, sebaik-baik manusia adalah manusia paling banyak memberi manfaat. Dan manfaat zaman sekarang sangat-sangat mudah dengan just tekan button share. Just tekan type, mungkin type nama, okay, team anda, staff anda, kawan anda. InsyaAllah mungkin mereka terbantu, okay, dengan sesi hari ini mungkin insyaAllah. Okay, so kita ada Daki Closet, kita ada Ricardo, kita ada Abdul Aziz dari Singapura, kita ada Syahzia Haji Hanapi, okay, kita ada Nurul Jannah, okay, kita ada Natiri Shoals, alright, kita ada ibu saya sendiri, Salim Ana, okay, kita ada isteri saya, Liana pun ada tengah join saya hari ini. Okay, so saya minta tenaga anda, energi anda, okay, untuk bantu saya, untuk share. Semoga kali ini bila saya lakukan live saya, alright, saya akan berikan the best untuk you all, dan saya akan berikan semoga apa saja ilmu yang saya share pada hari ini insyaAllah dapat membantu diri anda, keluarga anda dan orang di sekeliling anda, orang yang tersayang di luar sana. Okay, seperti, okay, sesiapa yang dah ikut daripada sesi saya yang pertama, episod saya yang pertama, okay, which is kita cerita sikit sebanyak tentang flow, kita cerita sikit sebanyak tentang apa tu flow, bagaimana kita nak make sure orang join kita punya flow, okay. Apa tu flow? Okay, kalau siapa yang tak tahu, you can just go back, okay, saya masih simpan lagi video tu, saya masih ada lagi video tu, okay, you all boleh just pergi dekat page saya sekarang and lepas tu tengok, okay, mungkin lepas ni. Okay, then after that, sesi yang kedua kita ceritakan tentang sikit sebanyak tentang di belakang, alright, kenapa anda tidak sepatutnya bila anda dah buat, okay, anda join atau anda mula ada join page atau anda sendiri ada page untuk nak buat iklan, kenapa ada benda-benda yang anda tak boleh buat, apa yang sepatutnya anda buat. Okay, itu yang episod yang kedua. So ini episod yang ketiga, which is tentang online marketing quadrant. Okay, saya nak tanya berapa ramai dekat luar sana. Okay, kita ada Kisha, kita ada Sufi, kita ada Zumaidi, alright, daripada Kuala Terengganu. So saya nak tanya berapa ramai yang dah ready untuk saya teruskan. Sebelum saya teruskan, saya minta doa anda. Okay, kita doa sama-sama semoga connection ini tidak terganggu. Okay, InsyaAllah kita doa sama-sama. Cuba ramai-ramai doa sikit. Okay, kita ramai-ramai amin sikit. Alright, kita doa semoga hari ini, okay, sesi kali ini, alright, Allah SWT memberikan kefahaman, okay, untuk anda semua. Alright, dan juga Allah izinkan kita untuk sama-sama bertemu di Facebook. Alright, di Facebook, dan insyaAllah kita doa sama-sama, kita amin ramai-ramai. Semoga sesi 1 jam dengan saya tentang online marketing quadrant, sebab ramai sangat dekat luar saya nak belajar, nak saya share ilmu saya ni. Okay, to make ilmu yang saya meminjam daripada Allah SWT, cuma saya sekadar menyampaikan saja pada anda. Melalui apa? Melalui Facebook. Melalui apa? Melalui mungkin daripada YouTube, nanti mungkin saya kalau saya nak post. Mungkin melalui orang kenal saya mungkin daripada Instagram, mungkin insyaAllah kita doa sama-sama. Okay? So, pink malam ni okay, pink malam ni hari ni saya special sikit, saya pakai baju pink. Okay? Okay, untuk pengetahuan anda, okay, saya orang yang sangat simple, orang yang sangat mudah. Okay? Saya mempunyai baju yang sama. Saya ada entah 20-30 pasang agaknya, cuma warna saja berbeza-beza. Saya ada hitam, saya ada grey, saya ada merah, saya ada pink, saya ada putih, saya ada biru. Kalau siapa yang perasan dia ikut saya, dia memang selalu perasan yang saya akan pakai baju yang sama saja. Okay? Kenapa? Salah satu sebab senang. Okay? Kita tak payah nak fikir pasal masalah ni, kita just pakai apa yang ada, and supaya kita boleh buat sesuatu yang lebih bermanfaat, sesuatu yang lebih baik dekat luar sana. Okay? So, saya nak tanya, okay, semua dah ready, Alhamdulillah, insyaAllah kita permudahkan live kita pada hari ni. Okay, so kita ada siapa lagi? Kita ada Nur Afrina, okay, daripada Johor Bahru. Okay, so sekarang ini saya nak share dan I nak you all take note. Okay, ambil nota. Okay, jangan lupa untuk ambil nota, sebab apa saja yang saya share ni, apa saja yang saya akan draw nanti untuk you all, untuk anda, supaya anda dapat praktikkan. Okay, anda dapat praktiskan, anda dapat faham. Sebab saya 3 kali saya pesan,
Episod ketiga, dia katakan apa? Fatubul ilma farida ana kulli wal muslimin wal muslimat. Mencari ilmu tu satu kefarduan, satu kewajipan sekarang ini. Okey, bukan saja sekarang ini, malahan masa-masa akan datang juga, walau macam mana pun kita akan sentiasa perlu mencari ilmu. Okey? Tak kisah ilmu apa-apa pun, tapi yang penting sekali adalah semuanya adalah ilmu Allah. Ilmu bisnes pun ilmu Allah. Sebenarnya ilmu yang kita nak cari tentang, mungkin tentang orang nak sihat sekarang ini pun ilmu Allah. Tetapi yang paling penting sekali, ilmu untuk kita sentiasa mendekatkan diri kita pada Allah SWT. Itu yang kita inginkan. So insyaAllah pada hari ini kita belajar, apa yang kita belajar hari ini insyaAllah diberkati, insyaAllah dimanfaatkan dengan baik, insyaAllah dikongsikan pada yang ramai dekat luar sana. Dan of course, bila anda tengah stay tune dekat sini, jangan lupa tag nama kawan-kawan anda. So why not, saya nak tengok siapa-siapa yang dekat sini, boleh tak tinggalkan komen, tag nama kawan paling rapat dengan anda. Okay, tag nama orang yang paling anda sayang, anda tag dekat situ. Anda letak add, lepas tu anda letak nama dia. Okay, supaya mereka join. Supaya apa? Supaya mereka tahu yang anda sayang mereka. Okay, supaya mereka tahu yang anda sayang mereka dan you nak bantu dia. Itu yang penting sebenarnya. Supaya apa yang kita buat hari ni, orang ramai terbantu. Okay, so you all dah ready? So let's go on. So pastikan you all punya buku-buku nota semua dah ready. Okay, so bila kita ceritakan tentang online marketing quadrant, apa yang saya nak share hari ni? Tujuan. Purpose. Apa sebenarnya atau apa tujuan kita buat marketing? Sebab ramai orang dekat luar sana atau sampai hari ni pun dia tak tahu apa sebab dia buat marketing. Dia tak tahu tujuan dia nak buat marketing ni untuk apa sebenarnya. What is the end result? What is the end game? Adakah semata-mata untuk orang tu beli produk kita? Adakah semata-mata untuk orang beli servis kita? Ramai orang dia salah anggap atau salah faham dekat sini. Sebab saya ulang, saya share, okay, episod yang sebelum ni saya share sekali lagi. Bila you nak bagus dalam marketing, you nak luar biasa dalam marketing, you nak kena faham bahawa you nak kena faham manusia. You nak kena kenal manusia. Sebab apa? Bila you terlampau fokus sangat untuk orang nak beli produk you, takut-takut nanti you terlupa sebenarnya dia bukan tak nak beli, tetapi masa dia tu tak sesuai untuk dia beli. So for me, there is nothing, orang katakan orang kata ahead of time mungkin. Orang kata tidak terlambat mungkin, tapi selalunya dia on time. So kadang-kadang bila kita promote sesuatu, kita share something, kita nak customer tu beli dekat luar sana. Kadang-kadang bukan pasal timing kita tak betul, mungkin timing kita betul. Tetapi timing mereka untuk membeli tu tak betul. Mungkin gaji dia belum masuk. Mungkin dia baru saja nak beli susu anak. Mungkin besok baru dia beli. Mungkin lusa baru dia beli. Cuma soalan dekat sini adalah, saya touch balik. Siapa yang ingatkan dia? Siapa yang ingatkan dia tentang you? Okay, so you letak dekat buku you. Tujuan kita buat marketing, tulis kat situ. Okay, tulis kat situ. Saya nak you all bantu saya nanti. Okay, post story saya. Okay, post. Okay, screenshot anda punya foto, gambar anda. Post dekat story. Tulis title ni. Tujuan kita buat marketing adalah nak kasih orang ingat kita. Bukan sekadar nampak saja, tetapi kita kalau boleh nak dia sentiasa ingat kita. Okay? Kenapa dia kena ingat kita? Bila dia ingat kita, barulah akan timbulnya dalam otak seseorang tu atau customer atau klien kita bahawa kalau dia nak something, dia ingat you. Kalau contoh dia nak beli makeup, dia ingat you kerana you jual makeup. Kalau contoh kalau dia nak makan nasi goreng, dia ingat you kerana you sentiasa ingatkan mereka tentang nasi goreng you. Contoh kalau you menjaga nasi goreng. So maksud dekat sini, bila kita nak buat marketing, kita nak posting dekat Facebook, kita nak posting dekat WhatsApp ke, kita nak posting dekat Instagram ke, bertujuan adalah untuk ingatkan mereka. Lagi banyak kali seseorang tu ingat kita, lagi itulah nanti bila dia tengah duduk diam-diam, apa aku nak makan, dia akan teringat anda. Okay? Kenapa you selalu bila contoh you tengah sedih, selalu you ingat ibu you? Sebab apa? Sebab ibu you selalu wujud dalam hidup you. Ibu you yang selalu bantu you. Ibu you yang selalu kejut you. Ibu you yang selalu ingatkan you. Itu sebab bila kadang-kadang bila you tengah sedih, you ingat ibu you. Sama juga. So kita nak gunakan method tu supaya orang sentiasa ingat kita. Okay? Orang sentiasa ingat kita. Bukan kita nak jual kepada mereka. Berapa ramai yang dapat faham apa yang saya nak share? Dan berapa ramai dekat luar sana yang dia sayang ibu dia? Okay, boleh tak sama-sama kita komen dekat sini, I love you mother. Semua ramai-ramai komen, saya sayang ibu. Cuba saya nak tengok sikit, sesi twist sikit kita sikit. Sebab mak saya join kat sini. I love you ibu. Okay, ibu saya pun ada join hari ni. Okay, saya nak you all komen, saya sayang ibu saya. Saya nak tengok. Sebab itu konsep yang kita nak gunakan. Konsep ingat. Bukan konsep jual. Kalau you terlampau fokus dengan konsep jual, selalunya timing dia tak akan kena. Kadang-kadang timing you betul tapi timing dia tak berapa kena. Tapi apa yang kita nak? Timing kita sentiasa kena supaya apa? Dia selalu kena untuk mengingatkan dia dengan kita. Berapa ramai yang faham? Sila tulis kat nota. Alhamdulillah saya faham. Itulah tujuan kita buat marketing. Adalah untuk kita buat
sesuatu untuk orang sentiasa ingat kita. So sekarang ni balik kepada online marketing quadrant. Apakah quadrant? Apakah teknik? Apakah method yang kita perlu ada? Okay, I love you ma. Okay, bagus. Okay, tunjukkan sayang anda kepada ibu anda. Alright, praktikkan. Okay, gunakan. Alright. Sekarang kita dah ada FaceTime, kita dah ada Zoom call, boleh call ibu anda mungkin kalau anda jauh. Okay. Oh, kita ada lagi satu. Okay, kita ada Farzana yang baru saja join dekat sini. Alright, Yuna Turifik. Apa khabar awak? Alright, lama tak jumpa awak. Alright, baru awak sesi ketiga baru awak join. Alright, so Yuna Turifik kat sini. Mungkin you boleh share nanti. Alright, nanti ada sesi live dengan saya nanti. Okay, personally dengan saya. InsyaAllah kita akan broadcast live. So, balik kepada cerita online marketing quadrant. Okay, satu quadrant yang bagi saya, okay, of course, bila kadang orang katakan, adakah ini ciptaan saya? Tidak. Semua ciptaan, semua pinjaman daripada Allah SWT. Cuma saya formulatekan saja. Saya formulatekan untuk supaya mudah, supaya senang untuk orang faham. Okay, itu yang tujuan saya buat. Okay, saya jenis orang yang, of course, saya mempunyai cita-cita. Saya dulu mempunyai cita-cita nak jadi seorang guru. Okay, sebenarnya saya nak jadi seorang teacher. Okay, sekarang ni tak jadi seorang guru, mungkin jadi seorang guru dalam bidang marketing. Okay, bidang bisnes insyaAllah. Okay, so saya suka share, saya suka buat sesuatu dan saya akan suka buat sesuatu tu terbaik supaya yang paling penting adalah you all faham. Okay, dan insyaAllah saya doa, iringi dengan doa saya supaya Allah sentiasa memberikan you all kefahaman. Okay, dan sekarang ni kita nak share tentang online marketing quadrant. Apakah quadrant yang you all perlu ada? Okay, bagi siapa yang mungkin belum pernah nampak, saya nak you all draw. Okay, quadrant yang paling penting, okay, bagi saya untuk formulate kan. Okay, bila you nak buat marketing, you nak kena ada ke kriteria-kriteria. You nak kena complete. Okay, you nak kena completekan you punya quadrant ni. Dan sebab dia penghujung saya lihat ada tujuan. Kalau you tengok dekat I punya copywriting, I post tadi, saya cakap apa? Bertujuan untuk apa? Okay, sebab dengan keadaan sekarang, contohnya MCO, okay, contohnya PKP, contohnya circuit breaker dekat Singapore, you tak ada pilihan lain kecuali you perlu satu benda yang nanti saya share. Okay, so I nak you tulis balik, you ingat balik. Okay, mungkin bagi siapa yang dah tahu, Alhamdulillah. Bagi yang belum tahu, ini time you untuk belajar. Bagi yang dah tahu, asuh balik. Okay, ingat balik supaya apa yang saya share mungkin dekat dalam sesi physical saya. Okay, baru tadi sebentar tadi saya tengok live Datuk Dr. Haji Muhammad Fazila Kamsah. Dia sebenarnya bukan social distancing, the physical distancing. Social tetap kita erat. Okay, saya nak kita sama-sama sentiasa erat dalam social distancing. Bukan social distancing tu satu kata yang tak bagus sebenarnya. Tapi yang paling bagus, Dr. Fazila Kamsah katakan apa? Physical distancing. Social tetap bersama, social tetap sayang, social tetap bersatu. Okay, tetapi physical saja kita berpisah sekejap kerana untuk kita perang, okay, wabak COVID-19 ni. Okay, so balik kepada kuadran kita. So apakah kuadran pertama yang kita perlu ada? Pertama, saya nak you all tulis adalah channel. Okay, you tulis channel. Okay, apa tu channel? Channel sama juga dekat TV anda. Mungkin sekarang ni ada orang tengah tengok TV. Ada yang mungkin lepas ni tengah tengok TV. Ada yang sekarang ni, saya baru saja dengar daripada kawan saya. Salah satu kawan saya, rakan saya, circle saya yang buat bisnes pasang TV. Okay, pasang apa benda lah. Macam Astro ke, macam deck dekat rumah tu lah untuk orang tengok TV kan. Dia cakap, kali ni, time-time ni sekarang dekat Malaysia, ramai gila orang nak pasang benda tu. Okay, bisnes dia melonjak-lonjak, dia cakap dengan saya. So, kat situ ada channel. Misal kata contoh saya nak share dengan anda. Kalau misal kata saya nak tanya you all, okay, kita nak tengok berapa ramai yang berinteraksi dengan saya. Okay, saya nak you all komen. Kalau, okay, kita tengok contohnya Astro ke apa benda lah, tak kisah. Kalau channel apa, okay, soalan dia adalah channel apa kalau saya nak tengok bola? Boleh tak you all jawab? Channel apa yang saya nak tengok bola? Selalu channel apa? Boleh tak bantu saya untuk komen? Channel apa kalau saya nak tengok tentang sport, saya nak tengok tentang bola, saya nak tengok mungkin tentang main golf, apakah channel dia yang saya buka selalu kat TV? Boleh tak sama-sama boleh komen siapa? Yang lelaki-lelaki yang tengok bola, channel apa yang saya akan tune? Saya akan pegang remote saya mungkin. Pegang remote saya, ini channel dia. Apa channel saya nak tahu? Itu pertama. Kedua pula, saya nak tanya wanita pula. Yang wanita pula. Kalau you nak tengok drama dekat rumah, drama-drama cerita Melayu mungkin, okay, cerita-cerita Melayu mungkin, apakah channel yang you akan tune in? Boleh tak apa nama channel tu? Boleh tak bantu saya komen? Kalau yang lelaki, TV-TV bola, TV-TV sport, channel apa? ESPN. Okay, Keisha cakap ESPN. Okay, kita ada Super Sport. Adib, dia katakan Super Sport daripada Johor Bahru. Super Sport. Lagi, ESPN. Kalau drama you akan tengok apa? Mungkin Astro Ria. Mungkin Astro Warna. Mungkin kalau you nak agama-agama sikit, mungkin Astro Oasis.
Okay, macam semalam saya tengok Astro Oasis, saya belajar sikit sebanyak tentang geng ngaji. Okay, contohnya kalau you nak tengok, so bermakna setiap channel dia ada dia punya genre dia. Okay, so dalam marketing ni, dekat mana channel dia? Di mana channel dia? Ada yang katakan TV3, TV1, Prima, macam-macam ada So kita belum cerita Korea pula kan. Tetapi balik pada ni channel. So dalam social media dia ada channel dia. So soalan saya, apa channel-channel dia? Dan bila kita nak tahu channel kita ni, kita nak kena tahu tujuan dia apa. Okay, kita nak tahu tujuan dia apa. Kenapa kita nak kena buat? Itu paling penting. So saya nak tanya you all, apa channel-channel di dalam social media? Boleh tak siapa-siapa boleh komen saya? Apa channel-channel yang ada? Kita ada apa? Kita ada Facebook. Kita ada apa? Kita ada IG. Kita ada apa? Kita ada mungkin TikTok. Okay? Kita ada apa? Kita ada WhatsApp. Kita ada apa? Apa lagi kita ada? Kita ada YouTube. Lagi? Kita ada Telegram mungkin. Okay? Ini channel-channel ni. Dan dia banyak sangat channel-channel dekat luar sana. Cuma ini yang mungkin yang popular kita biasa dengar mungkin. Okay, kita ada Facebook, kita ada IG, kita ada TikTok, kita ada WhatsApp, kita ada YouTube, kita ada Telegram. Jadi apa yang you all nak kena faham adalah bila you all buat marketing, lagi orang contohlah, example, client, customer, pelanggan potensi you dekat luar sana. Tiba-tiba dia tune. TV1 aku nampak contohnya Daki Closet. TV2 aku nampak Daki Closet. TV ketiga aku nampak Daki Closet. TV keempat aku nampak Daki Closet. Orang lain tak ada pilihan, orang-orang lain terpaksa pilih you. Boleh faham tak faham? Aku tengok TV pertama, aku nampak Syafa Anggun. Aku masuk TV kedua, aku nampak Syafa Anggun. Aku masuk TV ketiga, aku nampak Syafa Anggun. Aku masuk TV keempat, aku nampak Syafa Anggun. Apa maksudnya? Orang lain tak ada pilihan lain, dia terpaksa pilih you. Boleh faham tak faham? Aku tengok Facebook, aku nampak Sufi Hidayatul. Aku tengok Instagram, aku nampak Sufi Hidayatul. Aku tengok WhatsApp, aku nampak Sufi Hidayatul. Aku tengok Telegram, aku nampak Sufi Hidayatul. Aku tengok YouTube, aku nampak Sufi Hidayatul. Orang lain tak ada pilihan lain, dia terpaksa pilih you. So itulah cara marketing. Daripada nampak program sampai dia sentiasa ingat kita. Nampak program, ingat. Cuba tulis kat situ. Nampak program, ingat. Nampak program, ingat. Bukan program TV. Kita program minda dia untuk sentiasa ingat kita. Tetapi kalau kita program minda dia dari segi harga, kita program minda dia dari segi nak jual saja, apa terjadi? Dia lari. Last mungkin dia ambil kontrol TV, dia tutup. Faham tak? Dia tak nak tengok anda. So, kita nak kena ingatkan dulu. Supaya apa? Sampai satu timing kita sentiasa tepat, tunggu masa dia yang tepat untuk dia beli dengan kita. Berapa ramai yang dapat relate, dapat faham apa saya nak share? Nampak, program, ingat. So, itu yang kita nak faham. So, ini 3. So, bila you dah tahu channel tu, dan you kena menguasai channel tu, bukanlah you nak kena tahu 100%. You nak kena apa? You yang paling penting sekali adalah you nak kena appear. You nak kena beri awareness. Sebab awareness akan jadi influence. Lagi banyak you beri awareness, lagi itulah dia akan influence orang dekat luar sana. Itu sesi yang pertama saya, episod yang pertama saya. Kalau siapa belum tengok, pergi tengok. Okay? Dan hari ini saya nak share something. Okay, ujung sekali saya nak share something. So stay tune, jangan ke mana-mana. Saya nak share satu sikit sebanyak. Tak ada kena-mena dengan topik hari ini, tapi saya nak share dengan you all. Okay, nampak program ini. So dan bila you dah faham untuk nak gunakan method-method ni, contoh Facebook ke Instagram ke TikTok, bertindak untuk aware. Okay, but of course remember satu saya nak share dengan anda. You don't have to start, you don't have to know everything to start something. You tak perlu nak tahu everything untuk you nak start. Yang paling penting adalah you start. Okay? And bila you ada channel-channel dan you menguasai channel-channel ni, dan dia ada synchronization, yang nak you letak dekat nota you, pastikan dia sync. Okay? Pastikan dia sync. Sync ni maksudnya apa? Dia nampak yang sama. Sync ni maksudnya apa? Contoh dia buka dekat Facebook, dia nampak you. Okay, contohnya example, you, siapa kat sini? Contoh Zumaidi. Okay, kita pakai nama Zumaidi. Zumaidi Zukri. Okay, saya nampak nama dia dekat komen. Dia nampak dekat Facebook, Zumaidi Zukri, dia post contoh gambar produk dia sekian. Lepas tu dekat IG pun dia gambar post produk dia sekian. Yang mungkin sama atau you ambil pattern yang berbeza, angle yang berbeza, supaya orang bila nampak tu, dia nampak, aku baru je nampak ni dekat Facebook. Nampak lagi kat IG. Kejap lagi dia keluar, dia masuk kat YouTube, dia tengok, nampak lagi. Nampak lagi kat Telegram. Nampak lagi kat WhatsApp. Nampak lagi kat TikTok. So bila dia sentiasa nampak, awareness tu akan meningkat. Lagi cepat.
Rather than you pakai satu platform, you pakai satu channel. Ibaratnya contoh orang tune kat TV1 nampak you. TV2 dah nampak benda lain dah. TV3 dah nampak benda lain dah. TV4 dah nampak benda lain. Kita nak dia TV1 kita, TV2 kita, TV3 kita, TV4 kita, TV5 kita, TV10 kita. Sampai bila-bila. Yang paling penting jangan sampai tiba-tiba takut dia tidur malam, takut tiba-tiba terfikir you pula. Jangan kita pastikan, make sure jangan sampai dia mengigau kita. Okay, jangan sampai pula tiba-tiba anda pula mengigau saya pula. Okay, hati-hati. Okay, jangan. Alright, walaupun saya tahu saya handsome, okay, tetapi saya dah berpunya. Okay, saya dah berpunya. Okay, itu saya nak share dengan anda. Okay, so balik pada sync. Synchronize ni main peranan penting. So, bila orang tanya saya macam mana kita nak sync kan, sync ni dia berbentuk kita dapatkan sesuatu feel, dapatkan sesuatu angle yang dia tahu tu kita. Walaupun mungkin posting tu tak sama, tetapi dia tahu tu kita. Kita tu trademark kita. Itu kita. Dia tahu tu. Okay, cuma tinggal apa? Tunggu time saja dia akan pergi balik pada kita. Tunggu time saja yang mungkin dia ada duit. Bila kita sampai, kita ingatkan dia nak beli pada kita. So ingat, jangan fokus pada jual. Fokus pada ingat. Okay, so fokus pada ingat. So itu saja. Okay, dari segi kita nak kena tahu. Okay, kita kasih nampak, kita kasih program, kita kasih dia ingat. Okay, itu kita nak tahu. Alright, so kedua pula adalah branding. Brand. Apa tu brand? Dan orang bila kata dengan saya, kenapa brand ni sangat penting? Kenapa brand ni penting sangat untuk kita nak share? Mungkin kalau anda tengok kat YouTube, mungkin anda tengok kat Facebook, pentingnya orang cakap brand marketing lah, apa kejadah lah tentang brand. Kenapa brand ni penting? Sebab orang beli brand. Otak kita, we are designed for brand. Tulis kat situ, tulis kat nota anda. Otak kita ni akan sentiasa design untuk brand. Bila contoh saya tanya anda, okay, kalau you nak beli kasut jogging, you nak beli kasut workout, apakah kasut yang terlintas dalam otak you? You tak nampak kasut tu, you nampak brand tu. Apakah brand yang selalu you nampak? Apakah brand yang sekarang ni you nampak? Sekarang saya nak tanya. Okay, followers yang sekarang ni sedang belajar dengan saya dekat Facebook Live ni, saya nak tanya. Bila saya tanya you, kalau you nak beli kasut jogging, you nak beli kasut workout, okay, apakah brand yang tiba-tiba suggest dalam otak you? Tolong komen sikit brand apa. Saya nak tengok brand apa yang terlintas tiba-tiba dalam otak you. Okay, saya nak tengok. Berapa ramai yang Nike, Skechers lagi? Apa lagi? Apa brand-brand yang you tiba-tiba? Saya tadi cakap kasut jogging, apa yang terlintas dalam otak you? Adidas. Tak ada pula orang pilih Sadi pula kan? Orang pilih Adidas. Orang pilih Nike, orang pilih Skechers. Orang pilih Reebok mungkin, orang pilih Puma. Brand-brand yang sentiasa kita nampak. Tapi belum kita beli lagi tak? Sebab otak akan pilih apa yang dia selalu nampak. Sebab dia nampak, program otak, bila saya tanya, I minta suggestion, otak you akan suggest, pak, Nike, pak, Adidas, pak, Puma, pak. Mungkin apa lagi? Apa lagi? Macam-macam lah. Under Armour. Okay, Juna Triffic kata Under Armour. Okay. Lama saya tak call dengan dia. Okay, tak tahu dia rindu saya ke tak. Okay, mungkin dia dah hebat. Mungkin sekarang dia dah sibuk dengan team dia. Okay, tapi tak apa, insyaAllah saya doakan dia sentiasa baik. Okay, insyaAllah website dia banyak saya orang beli insyaAllah pada bulan ni dan bulan-bulan yang akan datang. So, dan brand ni kenapa dia penting? Saya nak tanya you all. Saya nak tanya lagi satu. Kopi yang you buat dekat rumah. Okay, contoh sekarang ni, saya dekat rumah simple saja. Saya dah tak payah pergi Starbucks, saya dah tak boleh pergi Coffee Bean. Sekarang pun dah tak boleh pergi pun. Okay, alright, sebab sekarang ni semua tutup, cuma boleh take away saja. So, malas nak pergi. Okay, saya just minta isteri saya minta. Okay, kopi satu, Nescafe satu, dia akan buat. Saya nak tanya you all. Nescafe yang you all buat dekat rumah atau kopi yang you dapat dekat rumah, sama atau tidak dengan kopi dekat Starbucks dengan Coffee Bean? Atau kopi yang you beli dekat kedai mamak, okay, teh yang you beli dekat kedai mamak, sama atau tidak dengan teh dekat Starbucks Coffee Bean? Sama tak? Jawapan dia sama. Mungkin adalah, mungkin dia pakai gula mahal sikit. Mungkin adalah dia mungkin pakai susu mahal sikit. Mungkin adalah dia pakai kopi mahal sikit. Tetapi maksudnya sama adalah sama. Tetapi kenapa perbezaan harga? Mungkin kedai kopi mamak RM2, tiba-tiba you pergi Starbucks, tiba-tiba RM20. Wah, ajar betul. Okay, hati-hati saya nak kasih tahu. Kadang-kadang bila kat Starbucks ni, nanti dia tanya, nak tambah whipped cream? Nak. Kau takat nak, nanti dia tambah lagi $1.
Okay, nanti dia tanya kau nak letak ni tak? Nak, nanti dia tambah. Last baik-baik tengok dekat menu $10 tiba-tiba jadi $15. Nanti kau pun tergaruk kepala. Macam mana boleh jadi $15? Sebenarnya kau yang minta. Bila dia tanya tu, awak cakap nak, last pun kau bayar $15. Kenapa kau bayar? Sebab brand. Sebab brand. Orang bayar kerana brand. Orang tidak bayar kerana air tu. Yes, you nak air itu. Tetapi kenapa you sanggup bayar mahal? Kerana brand tu. Sama juga dengan you punya phone. Kenapa orang pakai iPhone? Sebab brand. Okay? Kenapa orang tak boleh pakai contohnya handphone Samsung? Kenapa orang nak pakai Samsung? Sebab brand. Mungkin Samsung tu sama je. Tetapi kerana apa? Kerana brand. Okay? Kerana brand tu yang membuatkan apa? Membuatkan kita sentiasa nak pilih dia. Kita sentiasa sanggup bayar dia. So bila you nak fikir balik, apa yang you posting dekat social media, apa yang you portray company you portray produk atau service you, dia akan menentukan brand you. Brand makin naik, bagus, orang akan bayar lagi mahal. Tetapi brand makin turun, apa jadi? Orang akan bayar murah, orang tak akan pandang you. Boleh faham tak? Faham? Lagi tinggi nilai brand you dalam Facebook you, dalam Instagram you, dalam page you, dekat mana-mana pun, lagi tinggi orang akan sanggup bayar you. Lagi you punya brand you tak fikir, posting you asal boleh, apa jadi? Brand makin turun, makin turun, makin turun, makin turun, makin turun, nilai makin turun, nilai makin turun, nilai makin turun, nilai makin turun. Last kali orang tak nak bayar apa. Boleh faham tak? Faham? So brand sangat penting. Bukan brand dari segi contohnya gambar produk cantik tak. Apa yang you nak di sekeliling brand tu. Bukan sekadar gambar cantik, bukan sekadar video cantik, bukan saja sekadar quality. Dia nak complete. Complete maksudnya, contoh tadi you buka. Mana ada orang buka nasi je? Kau buka apa? Buka nasi je. Mesti nak kena ada nasi dia. Mesti nak kena ada lauk dia. Mungkin sambal goreng dia. Mungkin nasi apa. Mungkin ayam masak merah dia mungkin. Okay? Mungkin lemak cili api mungkin. Macam mak saya masak sedap. Lemak cili api. So dia complete. Sama juga dalam brand dia nak kena complete. Bukan dari segi gambar, bukan dari segi, tapi dia nak complete everything. So itulah brand. Dan you beli brand. You tidak beli roti tu. You beli brand tu. So branding. Okay, yang mungkin nanti sesi yang seterusnya kita akan share sikit lebih pasal branding. So macam mana you nak belajar tentang branding. Okay. So berapa ramai yang nak belajar tentang branding? Sila komen saya nak. Saya nak tahu berapa ramai yang nak belajar branding. Sila komen saya nak belajar. Sila komen. Sila komen saya nak. Sila komen saya nak belajar. Baru nanti mungkin saya akan ketengahkan satu topik tentang branding. Macam mana nak brandkan dekat Facebook, macam nak brandkan kat Instagram, macam nak brandkan kat YouTube supaya orang sentiasa tahu you. Bila orang sebut, orang tahu apa dia buat. Boleh faham tak? Okay? Siapa yang nak? Sila komen saya nak. That's why branding ni sangat penting sebab contoh, example bila kita sebut satu TV rancangan, kita tahu. HBO, orang tahu benda tu akan cerita main-main cerita Hollywood. Bila kita cerita pasal ESPN, otak akan terus fikir, okay, sports. So, apa yang kita nak, bila orang sebut produk, orang sebut nama you, orang tahu yang, okay, Rina contohnya. Rina, dia buat bisnes ni. Yuna Turifik, dia buat bisnes ni. Itulah nama branding, itulah kekuatan branding. Supaya bila disebut saja nama, orang tahu apa benda you buat. Boleh faham tak, bang? Okay? So, ramai yang nak. InsyaAllah nanti kita akan go for that. Seterusnya, bila you dah ada branding, you nak kena ada apa? Trending punya marketing. Trending dia sangat penting. Kenapa trending sangat penting? Sebab kalau contoh you buat iklan, ikut trending yang 60 tahun lalu, okay? Silap you iklan, orang yang tengok mungkin hantu. Sebab orang tu pun mungkin dah meninggal lah. Orang tu mungkin dah mati dah. Boleh faham tak? Bermakna kalau you nak buat marketing, you nak kena buat marketing mengikut trend. Kalau you tidak ikut trend, you akan ke belakang. And lepas tu you akan cakap dengan diri you apa? Aku ni tak pandai lah. Aku ni tak tahu buat lah. Okay? Yang kita nak adalah, kita nak kena sentiasa ikut trend. Kerana trend ni yang akan bantu kita grow. Okay? Dia ada dua. Okay? Tolong tulis dekat nota anda. Dia ada dua. Ada dua yang you nak kena tahu. Dua jenis trend. Okay? Dua jenis trend. Kalau you nak tahu. Adalah you create the wave. Okay? You create the wave. You create. Atau you ride the wave. Okay? Saya ulang sekali lagi. You create the wave atau you ride the wave. So bila you nak buat satu jenis trendingnya marketing dekat luar sana, kalau you memang tidak boleh create wave tu, you buat apa? You ride the wave. Apakah trending kat luar sana? Apakah cara-cara kita nak market kat luar sana? You tidak ada pilihan lain, you terpaksa ikut. So you just ride the wave. Okay?
You ride the wave. So kalau you tak ada, you kepala otak you buntu, you tak tahu apa marketing trending sekarang, message saya dekat Instagram. Message saya mungkin dekat Facebook. Okay? Kat Instagram lah. Kat Instagram direct message saya. Okay? Kalau saya tak reply, message lagi sekali. Tak reply, message sampai saya reply. Okay, kadang-kadang terlampau banyak sangat message, saya terlepas pandang. Okay, saya minta ampun, minta maaf. Sebelum raya ni, saya minta ampun, minta maaf. Okay, kadang-kadang saya tak sempat nak reply kerana mungkin message tu masuk banyak. Okay, tetapi walau macam mana pun, insyaAllah, bila saya ternampak, insyaAllah saya akan pasti tolong anda. Okay, so, bila itu kita dah tahu tentang dua jenis. Okay, dua jenis. Which is, yang pertama adalah you create. Kalau you tak boleh create, you write. Okay, itu paling penting. Kalau you tak boleh create, you write. You ride the wave. Sebab write tu yang paling mudah sebenarnya. Okay, bila you tengok dekat Facebook, you tengok kat Instagram, apa yang benda yang normal sekarang ni? Apa benda yang kita nak tengok sekarang ni? Contohnya sekarang kita nampak adalah contoh tentang COVID. Okay, contohnya COVID. Okay, so apa yang kita boleh fikirkan produk atau servis kita ni boleh ada mengait, okay, dengan COVID contohnya. So you nak kena fikir sendiri. Dan insyaAllah mungkin saya akan ketengahkan juga macam mana nak buat trending punya marketing yang luar biasa yang baik. Dan last, apa yang kita nak? Bila kita ada channel, kita ada branding, kita ada trending, apa yang kita nak? Kita nak kena ada website. Kenapa nak kena ada website? Sebab website saja yang menunjukkan bisnes you wujud. Website saja yang boleh you buat sale you sebenarnya. Sebab ramai orang dia ada dalam otak dia bahawa Facebook ni tempat jual, Instagram ni tempat jual. Tak. Facebook, Instagram bukan tempat jual. Website tempat jual sebenarnya. That's why you pergi bila you nak beli barang-barang Shopee, you Shopee dekat Shopee. You beli barang dekat Lazada, you beli barang dekat Amazon. Okay? Contoh, Syafa dia kata insurance untuk COVID. Yes, apa trend dia? Macam mana you nak createkan tu sebagai satu trend? Kalau you tak boleh you tak boleh create the wave, you write. Apa jenis konten yang sesuai untuk pasaran dekat luar sana? Apa trend dia? And ini time dia adalah untuk you all fikirkan setiap produk atau servis you untuk fikirkan trend tu supaya you boleh ikut the wave. Okay? Kalau tak boleh create, then ikut. So balik pada website yang menunjukkan sama business you wujud. Kenapa website penting? Kenapa website ni nak kena ada? Sebab website saja, tolong tulis kat situ, saya tambah sikit. Okay? Website boleh bantu you kejar customer. Itu sebab Shopee boleh kejar you. Okay? Itu sebab Lazada boleh kejar you. Itu sebab Google boleh kejar you. You baru je search topi tu, you baru search tudung tu, tiba-tiba tudung tu keluar dekat Facebook. Tiba-tiba tudung yang sama keluar kat Instagram. Tiba-tiba you search, tiba-tiba dia keluar dekat YouTube. You tak rasa kelakar ke? Kenapa? Sebab all of them semua ada website. Okay? Semua ada website. Itu sebab dia boleh kejar. Okay? Itulah salah satu teknik dia. Okay? Saya tak nak cerita dalam-dalam, tapi you nak kena faham bahawa kenapa ada website, tujuan dia adalah untuk kejar customer. So last kali, penghujung sekali saya nak tanya. Okay? Saya nak tanya, bila you dah ada, okay, you dah ada all yang keperluan-keperluan dari segi online marketing quadrant, you dah ada channel, you dah ada branding, you dah ada website, okay, you dah ada apa benda-benda yang diperlukan contohnya, okay, dari segi channel, bermakna you dah aktif contohnya dekat semua channel-channel ni, example, you dah apa dia panggil, dah aktif dekat channel-channel ni, you dah ada branding you sendiri, you dah ada trending you dah ada website you contoh, mungkin you nak kena belajar website. Dan last kali, saya nak tanya, siapa yang boleh jawab dan boleh bantu? Siapa yang mungkin pernah masuk kelas saya, dia mungkin tahu. Okay? Dia mungkin tahu apakah penghujung sekali yang kita inginkan. Siapa-siapa boleh komen? Boleh tak komen? Siapa yang tahu jawapan dia? Mungkin boleh bantu saya? Penghujung sekali apa yang kita nak? Apa yang kita inginkan? Apa yang kita nak orang tu buat? Dari apa benda yang kita nak sangat daripada dia? Boleh tak siapa-siapa boleh bantu saya untuk komen? Apa yang sebenarnya kita nak? Sila komen. Siapa yang tahu? Kalau tak tahu, tak apa, saya cerita lambat sangat. Penghujung sekali, apa yang kita nak adalah kita nak database dia. Boleh faham? Kita nak apa? Kita nak database dia. Kita nak data dia. Kita nak maklumat dia. Kita nak tahu dia siapa. Okay? So, ini paling penting. Database. Cuba
Semua ramai-ramai komen database. Cuba ramai-ramai komen sikit, database. Sebab tu paling penting. Okay? Sebab database ni sangat penting sebab ini salah satu yang boleh mengejar. Okay? Dia boleh sentiasa kejar customer you. Sentiasa ikut customer you. Okay? Bagi sesiapa yang ikut sesi saya yang pertama, episod saya yang pertama untuk belajar tentang business manager, BM, okay, business manager, you boleh apa? You boleh masukkan database dia dan you boleh buat iklan untuk kejar dia saja. Boleh faham tak faham? That's why bila you tengok masuk website, bila you contoh nak ada Facebook pun, dia minta apa? Dia minta email you. Dia minta nama you. Sebab apa? Kenapa dia minta tu semua? Sebab dia nak kejar you nanti. Itu tujuan dia. Dia nak tahu you. That's why you tengok orang akan sentiasa minta apa? Dia akan minta you punya email. Tujuan minta email apa? Dia kejar you lagi. So itu yang kita nak. Paling kurang semalam dah kena kejar. Dah kena kejar apa dah? Zumaidi ada jawab. Dah kena kejar. Kejar apa tu? So, untuk dikejar. Bila you masukkan email, dia boleh import you email tu. Dia boleh letak dekat satu tempat yang dia kena letak. Okay? Ada tempat dia kena letak. Okay? Ada tempat dia kena letak. Kalau siapa yang nak tahu tempat tu, tolong ikut sesi-sesi yang saya seterusnya. Siapa yang nak tahu kat mana nak letak email-email ni semua? Yang berlambak-lambak ni. Okay, kalau you pandai collect. Kalau you ada channel bagus, branding bagus, trending bagus, website dah ready. Okay, dan lepas tu you boleh ada database untuk collect nama, nombor telefon, email. Dekat mana nak letak? Siapa yang nak tahu kat mana nak letak? Okay. Daddy kena kejar. Oh yes, go daddy dah kejar you So, apa terjadi? Kita nak kena letakkan dia dekat satu tempat. So, nanti kita akan beritahu kita punya sistem kita. Tak perlu bayar pun sistem ni. You just cakap dengan sistem. Okay. Contohlah, nama sistem tu contohnya Yuna. Contoh nama sistem tu nama dia Yuna. Yuna, boleh tak you tolong I cari semua email yang I letak yang I kasih you. Tolong marketkan, tolong post, tolong nampakkan dia gambar ni dekat dia, boleh tak? Yuna, boleh tak tolong kejarkan aku semua email yang aku kasih kau ni supaya diorang nampak saja iklan aku. Boleh faham tak faham? Sudah ada tempat dia nak letak. So kalau you nak tahu kat mana nak letak, stay tune sesi saya yang seterusnya. InsyaAllah nanti saya akan share di mana you nak kena letak. Okay? Supaya you sentiasa boleh market pada orang yang you nak market saja. Buat apa you market pada orang yang tak perlu? Boleh faham tak faham? Buat apa you nak market orang yang tak minat? So that's why website sangat penting. That's why data sangat penting dengan keadaan-keadaan sekarang ni. Dengan keadaan-keadaan sekarang ni, kita dah tahu bahawa kita tak ada pilihan lain. Kalau you marketing you jahanam, you tak tahu buat marketing, okay? You tak ada pilihan lain, you kena pandai pakai apa? You kena pandai pakai, at least pun lah, you kena at least pandai call orang. At least pandai WhatsApp orang. Tetapi kalau you tak ada nombor, you tak ada database, macam mana you nak contact orang? So, salah satu student saya share dengan anda. Okay? Salah satu student saya share dengan anda. Okay? Yang bisnes dia terpaksa tutup. Kedai dia terpaksa tutup. 5 kedai dia terpaksa tutup kerana masalah COVID ni. Apa terjadi? Last kali saya tune balik, saya cakap dengan dia, why not you korek balik database you. Last kali dia korek dekat kedai dia, nak tahu berapa banyak? Ada 23,000 database. Apa terjadi? Hari-hari sampai sekarang pun, setiap staff dia hari-hari call orang. Hari-hari WhatsApp orang. Okay? Pasal data dah ada. So, jadi bila orang yang sekarang ni tengah struggle, okay, yang tengah struggle sekarang ni, sebab apa? Dia tak ada database. Dia tak ada tempat dia nak storage benda ni. So, why not you all belajar daripada sekarang untuk sentiasa bila ada prospek, bila ada klien, bila ada customer yang datang dalam tempat you, walaupun you belum tahu kat mana nak letak. Okay? Walaupun mungkin you belum ada sistem tadi yang saya katakan, sistem Yuna ni. Okay? Boleh minta tolong Yuna ni. You belum ada lagi. You belum ada dia. Kalau you dah ada dia, of course, bagus. Alhamdulillah. Kalau you belum ada, stay tune. Dengan sesi-sesi saya, insyaAllah saya akan share dengan anda. Yuna ni siapa dan dekat mana dia sebenarnya. Okay? Yuna ni memang boleh bantu anda. Tolong kejar orang. Dia boleh siapkan kerja awak. Okay? Dia boleh tolong kejar customer yang tepat. Kalau you tahu. Okay? Dan tapi kalau you betul-betul faham adalah bila you buat. So insyaAllah, jangan lupa sentiasa praktis apa benda yang saya share. Sentiasa praktikkan apa benda yang saya beritahu. So, bila kita dah ada database, barulah kita boleh mungkin masukkan dia dekat flow-flow baru. Mungkin kita ada flow yang kita boleh create kita sendiri.
Okay, untuk kita bantu mereka. Mungkin kita kasih tahu yang kita punya bisnes masih wujud. Okay, so berapa ramai yang hari ini, okay, saya nak tanya, berapa ramai yang hari ini dapat belajar sesuatu yang benda baru, sesuatu yang amazing pada hari ini? Saya nak you all komen, saya belajar sesuatu yang amazing. Mungkin boleh tak bantu saya? Untuk komen, saya nak tengok berapa ramai yang belajar. Saya boleh nampak komen saya kat sini. Saya nak tengok berapa ramai. Okay, semua boleh nampak. Okay, saya nampak. Boleh tak bantu saya? Komen. Okay, saya belajar benda yang amazing sekali. Something amazing saya belajar pada hari ini. Something yang dapat membuka minda saya dari segi online, dari segi marketing. So, berapa ramai yang belajar something amazing, tolong komen. Okay, dan juga saya ambil kesempatan dekat sini untuk jangan lupa share. Share pada kawan-kawan anda, share kepada teman-teman anda yang mungkin teman-teman anda perlukan sangat benda ni. Okay, sesuatu ni dia perlu sangat. Dan dia perlukan anda untuk share pada mereka dan lepas tu mereka boleh join kat sini. So, saya nak, okay, why not? Share nama best friend you kat sini. Share nama yang team you atau staff you. Okay, kalau you punya staff ada 10, tag 10-10 kat situ. Okay, so stay tuned guys. Yuna software will be soon be launched, InsyaAllah. Nanti saya kasih tahu. Itu nama saya tembak je sembarang pasal saya nampak nama awak. Okay, so siapa yang nak, stay tune of course. Why not dekat sini? Siapa yang ada staff dia, yang ada team dia, yang mana mungkin ada kawan-kawan dia yang dia nak tolong, cuba ramai-ramai dekat sini. Saya minta 10 saat sekarang, type nama kawan awak. Okay, add diorang sekarang dekat komen tu, awak tag nama mereka. Awak letak add. Okay, letak add. Okay, kalau siapa tak tahu tu add tu apa benda, you just letak add ni. You letak add. Lepas tu letak nama mereka. Bukan awak ikut ni nama mereka, tak. Awak letak nama mereka. Contoh add Zumaidi. Nanti kejap lagi dia keluar. So kenapa, apa kata you all tag nama kawan-kawan you, tag nama team you, tag nama staff you yang mungkin hari ni dia dapat belajar dengan saya. InsyaAllah dia terima manfaat tu, bukan saja dapat bantu dia, dapat bantu orang di sekeliling dia, mungkin dapat bantu orang-orang yang dia sayang, insyaAllah. Okay, so sekarang ni saya juga boleh beri laluan. Okay, kalau siapa dekat sini yang mungkin ada soalan-soalan dia nak tanya, any question you like to ask dari segi channel, branding, trending, website, database. So berapa ramai yang ada soalan dekat sini, sila komen. Okay, sila komen dekat situ. Alright, Liana Arun, saya belajar sesuatu yang amazing. Alhamdulillah. Sufi Hidayatul, banyak saya belajar. Baru 3 classes. And 3 classes pun dah banyak benda saya kasih. Banyak and sebenarnya sangat detail. Okay, supaya you all boleh buat. Itu yang saya nak. Alright, sebab ilmu ni kita tak boleh bawa ke mana-mana pun. Ilmu ni adalah untuk kita terima dan kita sampaikan. Okay, alright, itu yang saya dapat tahu. Okay, Allah mungkin memilih saya, okay, untuk dapat ilmu ni. Adakah untuk saya simpan? Tak, untuk saya nak sampaikan kepada orang lain. Okay, untuk saya share kepada orang lain supaya orang lain pun dapat terima manfaat dia, supaya dia sentiasa bermanfaat. Okay, dan dia dimanfaatkan di luar sana, insyaAllah. Okay, so stay tune. Okay, pada sesi-sesi yang saya seterusnya, bagi sesiapa yang tak tahu, kita ada episod kita yang seterusnya, next episode. Okay, iaitu tentang you to customer and customer to you. Macam mana untuk kita, Liana Arun, I'm new here. Alhamdulillah, tanya. Okay, jangan lupa untuk follow saya di page. So, bila you nak follow saya dekat page, jangan lupa juga tekan 3 button. Ada 3 dot dekat dalam page saya, 3 dots. Lepas tu, bila tekan 3 dot tu, apa terjadi? You boleh letak see first. Okay, following tu you tukar see first. Dan lepas tu, you boleh letak notification to you on. Okay, untuk Liana dan orang-orang yang lain yang baru saja ikuti saya, jangan lupa follow di page saya dan sentiasa letak see first dan ikut. Okay, saya punya sesi-sesi saya yang seterusnya. So, and of course, apa yang saya janjikan saya nak share dengan anda juga, penghujung sekali adalah, ingat sesuatu apa yang kita buat ni, kita tidak ada daya upaya. Kita kena sentiasa berterima kasih, kita kena sentiasa bersyukur bahawa Allah SWT yang izinkan, okay, customer, klien kita untuk sentiasa nampak kita. Okay, kadang-kadang orang tu ada mata, tetapi kalau Allah tak izinkan, tak nampak juga. Okay, sama juga dengan kita minum, kita makan. Okay, kalau kita minum, kalau Allah tak izinkan dia hilang haus, tak hilang juga, kan? Tapi semuanya bergerak, terjadinya semua dengan izin Allah. So, tambahan saya nak share dengan anda. Okay, berapa ramai yang nak extra tips pada hari ini? Okay, sesuatu yang ramai orang terlepas pandang. Berapa ramai yang nak extra tips? Sila komen, saya nak extra tips ni. Sila komen, saya nak. Okay, sila komen. Tetapi, bila you komen saya nak ni, bila you buat, dia perlu ada konsistensi. Okay, dia perlu ada konsistensi. Dia perlu ada disiplin dekat situ. Okay, dia perlu ada. Dan dia perlu ada that strategi. Okay, dia perlu ada that strategi.
Okay, dia perlu ada that strategi. Yang ramai orang terlepas pandang sebenarnya. Okay, kalau untuk pengetahuan anda, pasti you all akan pernah rasa ni. Okay, pasti you all pernah rasa benda ni. Yang you dalam diri you akan rasa, macam mana aku nak buat story? Aku kalau post story bukan orang tengok pun. Okay, aku ni tak ramai orang tahu. Aku ni tak ramai orang kenal. Okay, kalau kadang-kadang bila kita post dekat Facebook ni, aku tak banyak sangat like. Macam mana orang nak tahu? Ada satu benda yang saya belajar yang saya nak share dengan you all. Okay, yang saya belajar pun daripada orang. Okay, bukan daripada saya, tapi sekadar yang saya nak berkongsi saja. Okay, saya nak sekadar berkongsi. So, berapa ramai yang nak, sila komen saya nak. Okay, so dan bila dekat situ pula saya nak belajar, apa yang saya nak share dengan anda. Okay, dia ada flow dia. Okay, ini tidak ada kena-mengena dengan online marketing kuadra hari ini. Ini something yang saya belajar dan saya nak share dengan anda. Dan bagi saya baru juga start buat, memang betul. Okay, saya jujur dengan saya cakap memang betul. Tak perasan sebenarnya. Kita banyak guna benda ni, barang ni, tapi kita tak guna dengan sebaiknya. Okay, dia cuma perlu orang-orang yang sentiasa update status. Okay, saya ulang. Dia perlukan orang-orang yang sentiasa update status dia. Okay, nama dia WhatsApp. Okay, WhatsApp status. Yang ramai orang terlepas pandang sebenarnya. Dan ini menjadi satu tool yang bagus untuk buat awareness. Tetapi dia perlu ada dua parti. Dua parti ni maksudnya apa? Dia perlu ada dua parti untuk buat. Okay? Which is WhatsApp status, dia ada dua parti. Dua parti ni maksudnya apa? Pertama, dia perlu ada anda, you. Dia perlu ada contohnya bakal customer anda. Untuk kedua-duanya communicate dan save nombor. Okay? Communicate dan save nombor. Dia perlu ada you, dia perlu ada customer, which is you punya bakal customer mungkin, untuk communicate dahulu dan save nombor masing-masing. Okay? Dekat sini, you nak kena installkan creativity. Okay? Dan apa yang saya belajar daripada seseorang ni adalah dia ni, kerja dia masuk dekat grup. Ni agak kelakar. Sebab saya selalu akan keluar daripada grup. Dan saya yakin ada daripada kalangan you all pun memang menyampah masuk grup orang. Betul tak? Okay? So, apa dia buat ni? Dia masuk kat grup. And grup dia banyak gila nak mam. Okay? Banyak sangat. Dia masuk. And dalam dia masuk dekat grup-grup tu, apa dia buat adalah dia tengok grup tu. Dia tengok je orang yang komen, orang yang reply dekat grup tu. Lepas tu dia buat apa? Dia direct message orang tu. Dia tekan nombor orang tu, dia direct message. Hi, saya, contohnya saya Zaimin, okay, saya kenal awak daripada grup sekian. Contohnya grup memasak. Okay, boleh tak saya nak save nombor awak? Okay, lepas tu nama saya Zaimin. So you save lah nombor saya Zaimin. So nama awak, nama saya contohnya Farzana. So dua-dua pun save. So bila dua-dua save apa jadi? Sesiapa yang rajin update WhatsApp status, WhatsApp dia punya status akan sentiasa dekat atas. Okay, WhatsApp ni dia tak bertindak macam Facebook atau Instagram. Facebook dengan Instagram, bila you tengok Instagram story, okay, Instagram story ni dia akan sentiasa keluar orang yang sentiasa you tengok dekat atas. Kalau siapa yang faham. Maksudnya Instagram story ni akan sentiasa you nampak adalah orang-orang yang you selalu tengok story diorang. Yang belakang-belakang tu adalah orang-orang yang you tak selalu tengok story. Tetapi di WhatsApp adalah siapa yang update dulu, dia akan shoot sampai atas. Okay? Dia akan shoot sampai atas. Nama dia akan sentiasa dekat atas. So kalau you rajin update status, tolong update sekali dekat WhatsApp, tetapi nak kena ada kerja sikit. Communicate dan save nombor mereka. Okay? Tapi you kasih tahulah yang you dapat nombor mereka ni daripada mana? Daripada grup sekian. So kalau orang lain masukkan you dekat dalam grup, ambil kesempatan untuk communicate dengan satu persatu. Tanya mereka. At least, pertama kalau you masuk dekat dalam grup, dia akan takkan rasa apa? Yang you curi nombor tak? Sebab you boleh cakap yang, I dapat nombor you daripada grup sekian. Contoh nama grup sekian adalah grup Unique Beauty. Unique Beauty Group contohnya. Okay? So, I dapat nombor you daripada Unique Beauty punya WhatsApp group. Nama I, Zaimin. Nama you, contoh kalau dia kasi nama dia Farzana, boleh tak kita tukar-tukar nombor, kita exchange nombor, you save nombor I save nombor you. Apa terjadi? Bila you up status, dia akan hit ke atas. Dan you kalau selalu buat, contoh,
Just imagine, kalau contoh you boleh save 10 nombor. Okay, 10 nombor setiap hari kali 30 hari, you dapat 300. Okay, orang, contact, prospect, customer, bakal customer, tak kisahlah apa, dalam list you. Kalau you buat sepanjang tahun, 30 kali 12, dah berapa dah? So kalau you buat satu hari 10 nombor you save, okay, dan dia pun save nombor you, satu bulan dah jadi 300. Bermakna kalau you post story, selalu, kemungkinan sangat besar 300 orang yang akan tengok. Boleh faham tak faham? Berapa ramai yang guna benda ni tapi tak perasan sebenarnya. Macam saya. Saya suka exit group orang. Saya tak suka masuk group. Tapi last kali bila saya dah tahu benda ni, why not I nak you all, kalau you all punya business kosmetik, masuklah business group kosmetik. Yang dekat WhatsApp group ni. Kalau you contoh business baking, you masuklah dekat group business baking. Kalau misal kata you contoh jual makanan, you masuklah dekat group makcik-makcik yang suka masak. Sebab kemungkinan besar, mereka lah sebenarnya pelanggan-pelanggan you tengah cari. Cuma, you perlu communicate, you perlu save nombor orang, save 10 nombor setiap hari, 30 hari, ujung kali 300. Berapa ramai yang nampak? So, ini formula dia. Okay? Cuba bayangkan. Saya nak share dengan anda. Okay? So, kena save. Ada parti, no need. Dua-dua parti kena. Tu sebab saya katakan apa? Communicate. Kalau you tiba-tiba WhatsApp orang, "Hai, Assalamualaikum. Ni Zaimin ke?" Dia akan rasa, kat mana you dapat nombor I? Tapi kalau you cakap, "I dapat nombor you dari grup sekian." Dia akan rasa apa? Dia akan rasa, "Oh, okay. Hai, saya pun dekat dalam grup tu." So, dia akan rasa apa? Dia tidak akan rasa terkejut yang mungkin you entah ambil nombor dia dari mana tak tahu. You faham tak faham? Berapa ramai yang faham? So, kalau you ada grup-grup, tak apa, jangan leave dulu. Tengok siapa yang rasa-rasa macam bagus, you ambil nombor dia, communicate, save nombor, with good communication. Of course, you make communication kena 3 star lah, kena 5 star lah, kena bagus. Supaya apa? Bila communication you bagus, dia guarantee akan save nombor you. Boleh faham tak? Lepas tu akan ada ratio dia. Cuba bayangkan example. Contoh dalam masa 1 bulan, you boleh buat ni, you dapat 300 orang. Okay? So you post story you dekat WhatsApp. Okay? Kita try. Okay? Kalau siapa yang nak sahut cabaran ini, why not you try je. Okay? No harm trying. Last kali you buat business pun. Okay? Last kali pada you update status benda tak bukan benda negatif, lebih you update status yang bagus, okay, yang bermanfaat tentang untuk grow business you, lagi baik. Okay? Sama juga you post story. Sama juga you post story kat Facebook. Tapi ni kali you additional, you kena post dekat WhatsApp. Contoh 300 orang. Okay? Daripada 300 orang, contohlah misal kata dapat 150 orang tengok. Okay? Daripada 150 orang tengok, misal katalah contoh mungkin 3 orang je yang tiba-tiba reply you dekat WhatsApp. Okay ke tak okay? Okay lah, bukan you kena bayar pun. Kerja je kot. Additional, ada benda yang you kena add tambah je, kena buat kerja lebih sikit je. Tapi pun, kerana business kan? Kerana you nak grow kan? So, kalau you dah dapat contohnya ratio ni, ini pun I tunjuk pun kira paling sikit lah. 3 tu kira teruk lah. Okay, 300 tu kira memang banyak pun. Tetapi kalau you boleh consistent buat, silat-silat 300 boleh jadi 3,000. Dan you dapat nombor-nombor ni semua daripada grup-grup. Tetapi, masuk grup yang betul. Kau janganlah masuk grup tiba-tiba kau nak cari orang beli produk kosmetik, kau masuk grup contohnya politik. Memanglah sah-sah tak kena. Boleh faham tak? So, masuk grup-grup yang kena. Yang sesuai dengan niche you dalam business you. Okay? So, create communication 5 star, then save your number. Dia will save your number. Betul? Betul? So, communication tu main peranan penting. Okay? Boleh nampak result ni? Yes, of course. So, Zumaidi kata boleh nampak result. So, insyaAllah. Okay? So, ini something yang saya nak share. Tips, okay, additional yang saya belajar, yang saya pun sedang praktis, saya sedang tengok. Okay? So, ada yang kelakarnya, the something funny saya nak share dengan anda, adalah lupa je, ramai orang juga tengok WhatsApp story. Sebab saya duk post Facebook story, duk post Instagram story. Last bila saya try post dekat Instagram, dekat WhatsApp story, rupanya ramai orang tengok, rupanya. Cuma saya tak perasan. Okay? So, I nak, kalau you all tak percaya, try. Okay? Try sekarang, try besok ke, whatever you nak try lepas ni. You tengok, kejap lagi ada orang tengok banyak. Okay? And you tak perlu jadi popular dekat dalam WhatsApp. Maksudnya popular adalah apa?
popular ni banyak orang cakap dengan saya kerana saya popular tu sebab bila saya post story banyak orang tengok. Yes, betul. WhatsApp tak perlu. WhatsApp perlu orang yang sentiasa update status. Status dia akan shoot sentiasa ke atas. Okay? So berapa ramai yang belajar benda baru hari ni? Sila komen, saya belajar benda baru. Saya belajar something new. Sila komen ramai-ramai, saya nak tengok. Cuba bantu saya, komen. Ramai-ramai saya nak tengok berapa ramai yang belajar benda baru pada hari ni. Sesi ni, dia dapat something penghujung-penghujung ni. Alhamdulillah, terima kasih kepada Allah SWT. Aku belajar benda baru. Sila komen, I learn something new. I belajar benda baru. Saya belajar benda new. Ke whatever lah, tak kisah. Okay, cuba try. Especially tomorrow is Sunday. Ramai ini free. Kan lihat status. Betul? Okay, so daripada Najia. Okay, Najia Kadria. Alright. Okay, dia katakan try. Why not? Try. Setidak-tidaknya you try. Okay, setidak-tidaknya you buat. Kalau tak, you tak tahu apa pun. Betul tak? So, why not you try? Okay? Yang mungkin dia dapat bantu anda. Okay? So, ada tak siapa-siapa yang dekat sini yang mungkin ada soalan-soalan? Okay? Okay, yang dia mungkin ada soalan-soalan. Kalau dia nak tanya, just tanya saya. InsyaAllah saya boleh bantu. Dan juga saya ambil kesempatan dekat sini. Okay, saya ambil kesempatan dekat sini. Saya nak minta, okay, anda punya support. Alright, you may support. Kalau siapa yang suka pergi YouTube, okay, boleh subscribe dekat channel saya. Tuan Hayum Salim. Okay? Subscribe dekat channel saya. Ada dekat bawah ni kalau you tengok. Ada tadi berlalu. Okay? Tuan Hayum Salim. Okay? You just follow Tuan Hayum Salim. Okay? Subscribe saya dekat YouTube. InsyaAllah saya akan post video-video lagi. Okay? Saya sekarang tengah create video-video baru juga untuk saya share content. Semoga orang ramai dapat manfaat dia. Then of course, jangan lupa untuk tune. Okay? Next episode. Alright? 10 hari bulan Mei. Okay? Which is besok. Okay? Jam 9 malam. You to customer and customer to you. Okay, macam mana untuk kita dekatkan customer dengan kita supaya customer sentiasa pilih kita dan apakah distraction yang perlu kita overcome supaya customer sentiasa nampak kita. And of course, tips-tips yang saya nak share sentiasa ada setiap sesi, setiap episod. So, stay tune, alright, di next episode saya untuk you all dapatkan. Okay, insyaAllah dapat manfaat tu, dapat guna, okay. Alright, supaya orang sentiasa terbantu di luar sana. Kerana apa? Kerana you all dah tahu yang sekarang ni ramai sangat orang yang mungkin tak ada kerja, ramai sangat orang yang mungkin perlukan kerja, ramai sangat orang yang perlukan you sebenarnya untuk reach out to them. Mungkin melalui bisnes you dapat membantu mereka, okay, dapat membantu mereka membeli susu anak mungkin, dapat membantu mereka dapat pendapatan ekstra mungkin untuk memberi duit untuk anak, membesarkan anak mungkin. So why not? Okay, share kepada mereka, gunakan ilmu yang saya share ni. Kerana apa? Apa yang saya share ni insyaAllah dapat membantu grow bisnes anda. Kerana ramai sangat orang perlukan kita dekat luar sana. Ramai sangat orang perlukan kita bantu orang di luar sana. Okay, so ambil kesempatan dekat sini untuk belajar bersama. Okay, untuk sentiasa ada. Okay, oh ya, TikTok ada. Of course, TikTok ada. Okay, you tengok dekat saya punya pun ada. Saya pun dah start TikTok. Okay, saya pun baru juga start TikTok. Okay, tengok belajar-belajar. Okay, nah ikutkan kalau orang tanyakan perlu ke main TikTok? Jawapan dia perlu, bukan untuk sekarang. You main sekarang TikTok tu adalah kerana orang yang guna TikTok banyaknya mungkin budak-budak umur 15, 16, 17. Okay, even my nephew, my niece pun main TikTok. So, soalan dia, adakah mereka ni you punya potential customer? Yes, not now but later. So, kenapa you tak nak main sekarang? So, you just buat sekarang. So, apa yang you post kat Facebook, post lah kat Instagram, post lah dekat TikTok. Benda tu sama je. Okay? So, why not? Kalau you boleh buat, appear je kat semua channel. Okay? Kalau orang kata Singapore, dia ada satu bahasa, dia panggil kiasu. Nak angkat, angkat semua. Nak buat, buat semua. Okay? So, you nak traffic lah. Kan? Selalu kena add left group dengan cepat-cepat. Now, we can kena kenalan dulu ya. Cuba try. Yes. Okay? So, kalau you yang geng-geng suka left, you mute group tu, tak apa, mute je. Okay, jadi tak ganggu you. Tetapi, sekali-sekala, berbual dengan mereka. Okay, boleh dapat konten yang baru. THS, will this session be up in your YouTube channel? Yes, insyaAllah. Saya akan up kat YouTube channel. Okay, not now but later. Yes, betul apa yang kata Keisha. So, apa yang gunakan sekarang, not now but later. Okay, saya belajar something new. Okay, kiasusism. Itu orang Singapura. Okay, dia kalau dia nak buat, dia akan buat semua. Dia akan bantai semua sekali. Okay, so itu saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak kerana masa dan tenaga anda pada hari ini. Saya doakan insyaAllah Allah SWT berikan kefahaman untuk you all. Okay, diberikan, dibimbingkan you, okay, kepada jalan yang baik-baik, kepada orang-orang yang positif, kepada customer-customer yang luar biasa. So saya nak, okay, saya nak dekat sini, okay, ramai-ramai, okay, doa pada malam ini insyaAllah hari ini pun
okey, malam yang sangat luar biasa, okey, untuk kita sama-sama kerana inilah harinya, okey, inilah harinya yang apa Al-Quran diturunkan ke bumi, okey, disampaikan kepada kita, dan hari ini berbilion sangat orang dekat luar sana yang tahu, okey, tentang Islam. So hari ini kita amin ramai-ramai, kerana apa? Hari ini pun ilmu diturunkan juga. InsyaAllah saya share dengan anda ni pun berbentuk ilmu. Apa kata kita aminkan ramai-ramai, semoga apa yang kita belajar hari ini kita dapat terima sebaiknya, kita dapat diberikan kefahaman. So apa kata kita ramai bantu saya, kita aminkan ramai-ramai pada hari ini. Amin ramai-ramai, amin ramai-ramai. Saya nak tengok berapa ramai yang amin. Kerana berterima kasih kepada Allah SWT kerana Allah gerakkan di hari ini, berikan dia tenaga untuk lihat, okey, untuk sentiasa belajar satu benda baru, sesuatu benda baru tiap-tiap hari. Okey, so kita bersyukur kerana apa? Miracle. Luar biasanya anda di rumah, saya di rumah, tapi kita tetap berinteraksi, kita tidak social distancing, tetapi kita physical distancing. Social tetap kita bersatu. Okey, so saya nak you all komen, screenshot sekarang, ada satu tagline I nak you letak dekat Instagram story. Okay, tulis kat situ, we are not kita apa ada panggil we are physically distancing but we are socially not. So socially ni kita bersama, okay, physically saja kita kena 1 meter 2 meter, tetapi socially kita sentiasa bersama. Sebab apa? Sebab Allah SWT suka orang-orang yang bersama. Allah SWT suka orang-orang yang bersatu. So sentiasa bersatu. Jangan social distancing, physical distancing. Socially we are not. Okay, socially kita sentiasa bersatu. Okay, so physically biar kita stay apart. Socially we are together. Okay, so melalui application contohnya Facebook lah ni, kita sentiasa bersama, kita sentiasa bersatu. Okay, kita ada lagi satu orang baru saja masuk, Amin Gunawan. Okay, Amin Gunawan, seorang food reviewer, okay, yang banyak bantu usahawan-usahawan yang bisnes-bisnes makan. Dia banyak bantu, saya nampak video-video dia. Okay, Amin, thank you untuk ilmu malam ni. Alhamdulillah. Okay, so itu saja daripada saya. Why not? Ada siapa-siapa ada soalan, boleh tanya saya sekarang. Okay, we are physically distancing but socially not. Yes, okay, buka the end. Okay, we are physically distancing but socially not. Sebab we are together. Okay, so post tu dekat story anda. Okay, tag screenshot, post dekat story, jangan lupa tag saya. Okay, kita jangan practice social distancing, kita practice physical distancing. Social biar kita sentiasa bersama. Takut-takut bila kita kata social distancing, takut lama-lama nanti kita renggangkan kita punya relationship kita dengan family kita. Kita renggangkan relationship kita dengan orang. Sebab kita selalu sebut, sebab perkataan menjadi gambaran. So takut-takut perkataan tu bila gambaran tu jadi doa. So why not kita buang, kita physically distancing. Okay, sebab nak fight COVID-19 ni. Tetapi socially kita sentiasa bersatu bersama untuk melawan, okay, COVID-19 ni dekat luar sana. Okay, so thank you banyak-banyak sharing ilmu pada malam ini. Thank you sama-sama kepada anda, support saya sentiasa. Jumpa saya besok. Jangan lupa stay tune jam 9 malam, insyaAllah tidak ada gangguan teknikal lagi, insyaAllah. Tetapi walau macam mana pun kita merancang, insyaAllah Allah SWT ada perancangan yang terbaik. So follow saya di YouTube channel saya, follow saya kat TikTok pun boleh, follow saya dekat YouTube channel, follow saya dekat Facebook, follow saya kat Instagram. Okay, dekat mana-mana you boleh follow saya, insyaAllah. Kalau you nak contact saya, just contact saya dekat nombor yang tadi berlalu kat bawah ni. You can just contact me at any of the number, insyaAllah. Team saya akan bantu communicate dengan saya. Okay, then of course ada kata laluan yang tadi saya berikan. Bila saya minta kata laluan tu, kalau anda berikan, insyaAllah you dapat sesi coaching live dengan saya, one on one. InsyaAllah saya akan bantu anda adjustkan iklan anda. Okay, yang paling penting sekali, last kali saya akan launchkan iklan anda. Itu yang saya boleh buat, okay, untuk growkan bisnes anda. So itu saja daripada saya. Kalau anda ada apa-apa soalan, just tanya saya dekat komen. InsyaAllah kalau ada masa, saya akan reply di situ. Okay, so itu saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak kerana masa dan tenaga anda. Stay tuned. I love you all. Thank you very much for your support. Assalamualaikum. Bye.